Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Pembangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdul Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemaduli berangkat ke Majlis Santapan Malam di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Selasa. Sebelum bermulanya Majlis Santapan, Baginda berkenan menerima menghadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bah Openg di bilik menghadap di hotel tersebut kira-kira jam 8 malam. Semasa sesi menghadap itu, Datuk Patinggi Abang Zahari mempersembahkan cendera kenangan kepada Baginda di atas kesudian melawat Sarawak sekali lagi. Turut serta dalam sesi menghadap itu ialah Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Suga Ambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuyan, Penasihat Alam Sekitar Sosial dan Tadbir Urus ESG kepada Pemangku Raja Pahang, Datuk Sri Mutana Abdullah serta Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sejurus selepas itu, Baginda berkenan menjamu santapan sambil menikmati persembahan nyanyian dan tarian rampaian etnik diiringi muzik tradisional di bawah seliaan Majlis Seni Sarawak. Hadir sama ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Timbalan Menteri Sarawak, Div-Div Kenamaan, Ketua-Ketua Jabatan serta tetamu jemputannya lain. Kepribadian Baginda yang terkenal dengan sikap rendah hati dan berjiwa rakyat sememangnya terselah tatkala figura kehormat itu menyantuni semua jemputan yang hadir. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar beramai-ramai sebagai tanda kenang-kenangan. Sebelum ini, Baginda pernah mencetus fenomena luar biasa dengan menjelajah Sarawak pada tahun lalu sebenar konvoi kembara Kenali Borneo bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah dan Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah. Berita seterusnya, bahagian Kuching dan Bintulu diisytiharkan sebagai kawasan jangkitan rabies atau penyakit anjing gila. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ini susulan daripada 16 sampel yang dikumpul. Sebanyak 12 ekor anjing telah diuji positif, membabitkan 8 di Kuching, Bintulu 2 dan masing-masing 1 kes di Padawan dan Bau. Tegas beliau, pemilik anjing perlu bertanggungjawab bagi memastikan haiwan peliharaan mereka divaksin dengan vaksin anti-rabies dan mana-mana individu yang menjaga anjing gagal mematuhi peraturan itu akan didenda sehingga RM2,500. Dalam satu kenyataan media pada Selasa, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, peraturan itu adalah di bawah Seksyen 40/1 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 yang menghendaki semua anjing di dalam negeri mendapatkan vaksinasi anti-rabies dan penggalak tahunan. Sementara itu, beliau memberitahu anggota dari Jabatan Perkhidmatan Veterina JPBS Sarawak bersama dengan Unit Kesihatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS juga telah memperhebatkan program vaksinasi anti-rabies di seluruh negeri ini. Katanya kementeriannya menyasarkan untuk memberi vaksin sehingga 50,000 ekor anjing pada tahun ini. Untuk maklumat lanjut boleh menghubungi nombor telefon seperti tertera. Laporan selanjutnya, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razif Hitam telah meluangkan masa melawat gelanggang futsal sekolah kebangsaan SK Bungin di Sepauh baru-baru ini. Lawatan tersebut bertujuan untuk meninjau kerja-kerja menaik taraf gelanggang futsal berbumbung di kawasan itu yang merupakan salah satu projek di bawah projek program transformasi luar bandar RTP Kampung Bungin. Datuk Muhammad Razif yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Arun Saribas berharap agar projek ini dijalankan dengan sebaiknya. Menurut beliau, kemudahan tersebut diyakini memberi manfaat dan memupuk minat sukan khususnya futsal dalam kalangan generasi muda. Beralih ke laporan Sukan Sarawak Suksar ketiga, atlet Wushu menceriakan kem zon tengah
apabila menyumbang 3 pingat emas dalam kempen Suksar ke-3 SIBU 2023. Mencuri tumpuan pastinya Stephanie Ngo Chai Eun yang mempamer aksi memukau dalam acara opsional Chang Kwan. Perempuan sekaligus memenangi emas dengan meraih 9.473 mata. Di tempat kedua pula, Fong Chai Zin juga dari zon tengah sambil Samantha Chu Yu Han dari zon utara di tempat ketiga. Edwin Wong Sing Yu pula menyumbang emas kepada zon tengah dalam acara opsional Chang Kwan lelaki selepas meraih 9.416 mata. Perak dirangkul Damlong Eng Mau Han dari zon selatan dengan 8.846 mata. Sementara gangsa dirangkul Loh Tai Yi dari zon utara dengan 8.843 mata. Atlet wushu lelaki zon tengah sekali lagi merangkul pingat emas menerusi Fung Tai Leong apabila mengutip 9.489 mata dalam acara opsional Nan Kwan lelaki. Darren Jong Chen Lian zon utara di tempat kedua dan Ryan Yu Chi Sheng zon selatan berpuas hati di tempat ketiga. Acara opsional Nan Kwan perempuan pula didominasi wakil zon selatan Belda Chan Ziyi dengan mengutip 9.130 mata untuk mengatasi pemenang perak dan gangsa Elizabeth Beck Chia Albert Eric selatan dan Chia Yu Feng tengah. Dalam pada itu, zon selatan menguasai acara taulu pada hari pertama acara wushu dengan merangkul 6 pingat emas, 4 perak dan 1 gangsa. Berikut pula kontijen zon utara muncul juara keseluruhan acara karate sebenar Suksar ke-3 SIBU 2003 yang melabuhkan tirai di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim Sibujaya pada Selasa. Secara keseluruhannya, pasukan karate zon utara telah menggondol 7 pingat emas, 5 perak dan 8 gangsa. Manakala zon tengah pula mendapat 3 emas, 5 perak dan 12 gangsa. Zon selatan pula memperolehi 2 emas, 3 perak dan 4 gangsa manakala zon barat tidak memungut sebarang pingat. Untuk rekod pertandingan karate ini telah diadakan selama 2 hari bermula 15 hingga 16 Januari 2024. Yang melibatkan 12 kategori yang dipertandingkan iaitu 4 kategori pada hari pertama dan 8 kategori pada hari kedua. Seterusnya, kontijen zon utara mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu dalam senarai pungutan pingat Sukan Sarawak Suksar ke-3 SIBU 2023 selepas berakhir hari kedua pada Selasa. Setakat jam 7 malam tadi, zon utara diwakili Miri, Bintulu dan Limbang telah merangkul 20 pingat emas, 20 perak dan 26 gangsa. Acara angkat berat menjadi penyumbang terbesar pingat emas zon utara sebanyak 9 pingat, disusuli karate dengan 7 pingat, taekwondo 2 pingat dan masing-masing 1 pingat, menerusi berbasikal dan wushu. Manakala perak disumbangkan menerusi acara karate 4, angkat berat 6, wushu 6, berbasikal 1 dan taekwondo 3. Gangsa zon utara pula dirangkul dalam acara wushu 9, karate 8, taekwondo 5, berbasikal 3 dan angkat berat 1. Zon tengah masih mengejar di kedudukan kedua dengan 16 emas, 18 perak dan 23 gangsa. Wushu dan angkat berat masing-masing menyumbang 4 pingat emas untuk zon utara, disusuli berbasikal 3, karate 3 dan taekwondo 2. Penyumbang perak pula menerusi angkat berat 10, karate 5, berbasikal 1, wushu 1 dan taekwondo 1. Berbanding gangsa yang disumbangkan wushu 6, angkat berat 4, karate 12 dan taekwondo 1. Kedudukan ketiga masih milik zon selatan dengan 15 emas, 15 perak dan 14 gangsa. Wushu cemerlang dengan menyumbang 7 emas untuk zon selatan disusuli taekwondo 4, karate 2, angkat berat 1 dan berbasikal 1. Perak dirangkul wushu 5, karate 3, berbasikal 3, taekwondo 4, manakala gangsa menerusi angkat berat 4, taekwondo 3, wushu 3 dan karate 4. Zon barat kekal di kedudukan keempat dengan 3 emas, 1 perak dan 14 gangsa. Emas disumbang angkat berat 2, taekwondo 1, perak menerusi taekwondo 1 dan gangsa dirangkul berbasikal 2, wushu 4, angkat berat 5 dan taekwondo 3. Pada Rabu, beberapa lagi acara akan dilangsungkan dan menawarkan pingat antaranya bola tampar, tinju, taekwondo, berbasikal dan banyak lagi.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk Portal UKAS, Sarawak.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menjemaduli ke majlis santapan malam di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.